Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baik, hari ini saya akan membentangkan penyuntikan kami yang bertajuk keberkesanan pelaksanaan pentaksiran akhir melalui medium Google Classroom di Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Azlan. Saya Yusri bin Yusof sebagai Ketua Pendidik bersama Dr. Wak Azlan, Wan Adenan dan Puan Rozilawati binti Abdul Ghani dari unit UPP IPG KTAA. Baik, kita tengok penyataan masalah. Ya. Merujuk kepada buku Panduan Pentaksiran edisi 2019, semakan Jun 2019, antara ciri-ciri utama pentaksiran ialah keesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kemudahtakbiran dan kemudahtaftisiran. Baik. Menurut kajian yang lepas, hanya menekankan antara masalah utama pentaksiran atas talian ialah capaian dan kestabilan talian internet. Google Classroom ialah satu medium pengajaran yang bergantung sepenuhnya kepada capaian internet. Baik, kita tengok tujuan dan objektif kajian. Objektif kajian yang pertama iaitu mengenal pasti tahap keberkesanan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir di IPG Campus Tengku Ampuan Afsan. Kedua, mengenal pasti aspek kekuatan dan kelemahan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir di IPG Campus Tengku Ampuan Afsan. Objektif yang terakhir iaitu mencadangkan penambahbaikan terhadap penggunaan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir di IPG Campus Tengku Ampuan Afsan. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan kajian, yang mana soalan kajian yang pertama iaitu sejauh manakah tahap keberkesanan Google Classroom sebagai pelantar pentaksiran akhir. Kedua, apakah aspek kekuatan dan kelemahan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir. Ketiga, itu apakah penambahbaikan yang boleh dicadangkan terhadap penggunaan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir. Itu antara soalan kajian. Baik, kita tengok kerangka teori. Model yang kami gunakan iaitu model CIPP, iaitu Context, Input, Process and Product daripada Staffordburn 1971. Okey, ini penerangan tentang kerangka konsep iaitu konteks, input, proses dan produk yang mana melihat keberkesanan Google Classroom sebagai pelantar pentaksiran akhir, dan di akhir ada cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan Google Classroom sebagai pelantar pentaksiran akhir. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian itu menggunakan pendekatan kuantitatif dan reka bentuk tinjauan. Kita tengok sampel dan populasi kajian yang mana siapa iaitu pensyarah dan pelajar IPG KTAA yang terlibat dengan pentaksiran akhir pada sesi pengajian semester 2 tahun 2020. Baik. Jumlah pensyarah iaitu 82, sampel yang didapatkan iaitu 70. Jumlah pelajar semua sekali iaitu 758, sampel yang digunakan iaitu 402. Menurut Kredit and Morgan 1970. Kenapa? Kerana ia merupakan kali pertama secara rasmi pentaksiran akhir di semua IPG kampus menggunakan pelantar Google Classroom sepenuhnya mengikut arahan IPGM. Kita terus kepada instrumen kajian. Instrumen kajian yang diguna pakai ialah soal selidik, yang mana adaptasi daripada instrumen soal selidik Muhammad Syaubari bin Osman dan Ahmad Yunus bin Kasim tahun 2016. Semakan dokumen iaitu keputusan pentaksiran akhir peperiksaan Disember 2020. Sedikit berkaitan dengan soal selidik. Soal selidik terbagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, latar belakang responden, bahagian B, keberkesanan konteks, bahagian C iaitu keberkesanan input dan proses, dan bahagian D iaitu cadangan dan
penambahbaikan. Okey, ini antara ini ialah skala Likert yang diguna pakai 5 kategori. 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, kurang setuju. 4, setuju. Dan 5, sangat setuju. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif mean. Dan ini iaitu skor purata dan interpretasi mean. Okay, sangat rendah, rendah, sederhana, tinggi dan sangat tinggi. Okay, seterusnya kita tengok dapatan kajian, hasil dapatan kajian. Okay. Ini ialah bahagian A, iaitu kita tengok demografi responden pensyarah, okay, lelaki dan perempuan itu 25.7, perempuan yang menjawab, okay, respondennya, lelaki 74.3. Ya. Right. Seterusnya ini untuk pelajar, okay. Lelaki iaitu 19.7, perempuan iaitu 80.3. Ya, demografi untuk bahagian A, responden pelajar. Baik. Seterusnya kita tengok dapatan kajian bahagian B dan C bagi menjawab soalan kajian 1 dan 2. Soalan kajian 1, sejauh mana tahap keberkesanan Google Classroom sebagai pelantar pentaksiran akhir. Dan soalan kajian 2 iaitu apakah aspek kekuatan dan kelemahan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir. Baik, kita tengok dapatan. Baik, mean tinggi iaitu 3.7 dan paling tinggi iaitu min 4.48. Ya. Baik, jadi ini menunjukkan para pensyarah melihat sistem keselamatan dan kerahsiaan serta masalah capaian internet adalah perkara yang perlu diambil perhatian bagi meningkatkan keberkesanan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir. Baik, kita tengok untuk pelajar pula, respon daripada pelajar yang mana min yang tinggi iaitu 3.63 dan min yang paling tinggi iaitu 4.62. Okay. Jadi jelas ini menunjukkan isu capaian internet adalah isu yang dilihat penting oleh para pelajar dalam meningkatkan keberkesanan penggunaan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir. Baik, kita tengok respon pensyarah untuk tahap keberkesanan input dan min yang tinggi iaitu 3.90, manakala min yang paling tinggi iaitu 4.57, iaitu proses muat naik arahan, soalan peperiksaan, skema dan rubrik mudah dan lancar. Okay. Jadi ini menunjukkan bahawa pensyarah melihat keperluan menambah baik perkakas iaitu tools untuk penandaan marking dalam Google Classroom. Ini dibuktikan juga dengan skor yang tinggi bagi item 8, menunjukkan pensyarah lebih selesa menanda buku jawapan secara manual di luar Google Classroom atau secara offline. Baik, seterusnya kita tengok min bagi tahap keberkesanan input dan proses bagi pelajar. Min yang tinggi iaitu 3.94 dan paling tinggi iaitu 4.58. Ini menunjukkan bahawa pelajar melihat isu peruntukan masa untuk membuka, menjawab dan menghantar semula buku jawapan perlu diambil perhatian oleh
pentadbir peperiksaan bagi menambah baik keberkesanan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir dari aspek input dan proses. Baik, kita pergi kepada bahagian D, iaitu bagi menjawab soalan kajian yang ketiga. Okay. Yang mana pengkaji menggunakan dapatan kajian bahagian A dan B dengan mengadaptasi model penilaian CIPP. Model CIPP mengandungi dimensi konteks, input, proses dan produk. Model penilaian KIPP ataupun CIPP lebih menekankan kepada mengumpul maklumat dengan tujuan untuk memudahkan sebarang keputusan. Jadi, dapatan kajian ini boleh diringkas berdasarkan rajah 1.2 di sebelah seperti berikut, iaitu dari konteks yang mana pilihan terbaik mesra pengguna, taklimat pengguna jelas, sistem keselamatan, isu capaian internet. Input sebelum iaitu mudah naik dokumen, setting, scheduling dan juga invite pelajar. Proses, view soalan, jawab soalan, hantar jawapan, penandaan. Produk yang selepas iaitu keputusan peperiksaan Disember 2020, yang mana keputusan iaitu tambah baik sistem prosedur keselamatan, yang mana memberi tambahan masa dan juga menggunakan budi bicara berkaitan masalah capaian internet. Seterusnya, tambahan alat ataupun tools bagi memudahkan penandaan marking, dan yang terakhir penambahbaikan iaitu bagi memudahkan prosedur penandaan luar talian. Jika diteruskan, boleh diteruskan, penggunaan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir boleh diteruskan pada masa-masa akan datang dengan beberapa penambahbaikan yang disebut tadilah. Baik, semakan dokumen, manakala aspek terakhir yang merupakan produk atau hasil adalah merupakan semakan dokumen terhadap keputusan peperiksaan Disember 2020 menunjukkan tiada pelajar yang gagal dan PMG terbaik yang berjaya dicapai mengikut program dan option, iaitu antara 3.66 hingga 4.0. Kesimpulan, penggunaan Google Classroom sebagai medium pentaksiran akhir boleh diteruskan pada masa akan datang dengan beberapa cadangan penambahbaikan. Sekian dulu daripada saya, daripada unit UPP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.